apa yang kita kongsikan pada musim yang lalu, kita cakap ayah kurang memberikan pendedahan, banyak menyimpan. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah pun sampai kita di penghujung bulan Ramadan, lebih tepat di akhir Ramadan hari ini Ustaz, 29 Ramadan. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini sahaja, episod hari ini kita dah boleh makan dan minum. Pasal hari ini kita buat selepas buka. Alhamdulillah. Ustaz, macam mana tadi buka? Alhamdulillah lah, kita buka dengan seringkas ni sebab nak jumpa, nak ya, betul, panjang. Takut makan banyak tadi tu begini Ustaz. Dia tak sikit tak senggol. Okay, Alhamdulillah. Ustaz Yusof, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Yusof yang terus menemani saya hari ini. Itu dia, ribuan terima kasih kepada Ustaz Yusof daripada Al-Khatib Basyarahil Islamic Singapura. Singapura. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terus bersama kami di sini, nak dekat besok dah sebulan lah Ustaz, 30 hari. Hari ini 29 Ustaz. Alhamdulillah. Dah tak puasa lagi? Dah boleh puasa. Aku pula ajar Ustaz boleh puasa. Tak, besok je Ustaz tak boleh puasa kan? Besok tak boleh puasa. 1 Syawal tak boleh. Kalau kita puasa, jatuhnya haram. Jadi tak boleh puasa. Kita boleh puasa 2 Syawal, tu puasa 6. Betul. Alhamdulillah. Yes, insya-Allah. Baik, kita nak cakap sikit pasal ni 29 hari, 28 hari yang telah pun lepas. Alhamdulillah, setiap hari kita berkumpul hari ni, setiap hari kita berkumandang di podcast ataupun di YouTube untuk orang mendengar. Alhamdulillah, saya harap yang pendengar dan yang melihat dapat mempelajari sepanjang episod hari-hari yang kita ada tu. Betul. Dan mungkin Ustaz kalau boleh kata orang tu summarize. Melayu cakap apa summarize? Kita boleh rumuskan. Okay, rumuskan. Kita rumuskan selama sebulan ni apa yang telah kita kongsi, dan mungkin kita boleh tekankan apa yang patut kita ingatkan atau apa yang kita boleh terus kerap lakukan, bukan saja di bulan Ramadan, pada bulan-bulan seterusnya. Betul, baik. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita dah selesai puasa kita selama sebulan di dalam Ramadan. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah, dan juga terima kasih kepada semua yang terus menonton Seikhlas Ramadan edisi yang kedua, musim yang kedua. Dan saya rasa perbezaan antara musim yang pertama yang kedua ni, kita lebih mendalami peranan ayah. Sebab yang sebelum ni kita cakap pasal peranan ayah, tapi now kita masukkan juga peranan ayah dan juga beberapa perkara yang ada, seperti peranan ayah dengan anak. Kita ada sentuh tentang bagaimana ayah ni pula dia menjaga kesihatan dari segi fizikal dan juga mental. Betul, itu yang paling penting. Ya. Kemudian juga kita bagaimana ayah ni pun mesti nak kena lead by example, mesti nak kena equip not only tentang sebagai pencari nafkah, tetapi juga bagaimana ayah boleh membimbing keluarganya dari segi ibadah di dalam bulan Ramadan. Betul. Lepas tu macam mana kita cakap sentuh tentang aktiviti iftar bersama, quality time dengan keluarga, quality time dengan apa seluruhan keluarga, macam mana kita nak memberikan pendedahan kepada anak-anak. Bagaimana kita pun dulu kecil dan juga dibesarkan oleh ibu ayah kita. Jadi kita nak instill that legacy kepada anak-anak kita. Dan macam mana kita dapat kata orang tu bertukar daripada zaman kita ke zaman sekarang, di mana kata orang tu zaman teknologi, zaman IT, zaman kita memang tak ada. Jadi kita cuba ubah suai cara ayah dan ibu kita membesarkan kita ke generasi sekarang. Di mana anak-anak bukan macam kita dulu. Jadi kita nak kena pandai kata orang tu sesuaikan diri di zaman sekarang, di alaf baru ni. Jadi dengan kata macam kita membuka Seikhlas Ramadan, karakter-karakter ataupun attitude yang kita ada
pada bulan Ramadan ni kalau boleh kita teruskan kepada bulan-bulan yang seterusnya. Seperti memang kata orang tu bulan Ramadan ni penuh dengan keampunan, keinsafan. Di mana kita bermaaf-maafan juga. Betul. Jangan simpan, jangan berdendam. Ini semua adalah attitude ataupun perkara-perkara yang baik. Bukan saja kita boleh buat ataupun kita lakukan di bulan Ramadan. Kita boleh teruskan kepada bulan-bulan lain. Kita pernah cakap pasal berkenaan dengan Ramadan. Awalnya adalah rahmah, pertengahannya adalah keampunan, dan terakhir adalah pelepasan daripada neraka jahanam. So kita dah berusaha, beribadah, bangun malam, nak cari malam Lailatul Qadar, lepas tu bawa family dan sebagainya. Pengorbanan kita banyak. Dan juga kita punya waktu kerja lain, lepas tu nak ibadah lain, lepas tu nak lain family lain. Tapi all that akhir sekali adalah look, I do my best. Selebihnya mudah-mudahan Allah terima kita punya usaha kita dalam bulan Ramadan. Kan? Kita tak tahu how much kita punya benchmark. Kita tak perlu check kita punya rekod. Kan? Aku Ramadan ni macam mana, okey tak? Dah cukup lah, kira dah cukup. Kan? Kita tak perlu. Tapi kita tahu kita nak do all out. Tapi saya yakin dengan podcast yang kita ada ni, dengan bapak kau, dengan all the sponsors yang terlibat lah sama, saya rasa everyone have the fair share. Equal share, I can say that semua adalah contribute kepada kebaikan. Mudah-mudahan ini adalah wadah yang sampai kepada mereka yang nak dengar, nak menonton, nak mendapatkan banyak input, perkongsian pada ketika ini dan juga pada saat ini, insya-Allah. Dan apa yang saya boleh tambahkan adalah macam mana abang cakap tadi, kita tak boleh berhenti pada bulan Ramadan saja. Kita nak kena continue. Jadi saya harap kita dapat usahakan sebaik mungkin untuk kita lanjutkan usaha kita, perkara-perkara yang kita kongsikan. Sebab ayah jarang disentuh kecuali ibu. Kan? Ayah punya peranan. So apa yang kita kongsikan pada musim yang lalu, kita cakap ayah banyak kurang memberikan pendedahan, banyak menyimpan. Betul. Tapi kali ini saya rasa Ipoh sekali lebih banyak mendalami, lebih banyak perkongsian how ayah pun mesti step up dan juga tampil ke depan, dan juga kalau boleh menjadi not only protector tetapi juga pembimbing dan juga how interaksi dengan anak, leader. Banyak. Jadi kita dalam sepanjang 29 hari ni kita kongsikan banyak input-input ada. So hopefully kebaikan ni dikongsikan, InsyaAllah, dan juga menjadikan satu template ataupun satu contoh ataupun satu perkara yang boleh diraih manfaatnya dalam podcast ni, insyaAllah. Betul. Itulah bagaimana kita kan tadi, kalau boleh teruskan perkara-perkara yang baik. Yang terutama sekali yang saya nak ingatkan, kita pernah berbual dan kita pernah tekankan soal ini, sedekah, Ustaz. Sedekah. Memang kita bila Ramadan ni kita akan cakap pasal sedekah, ramai yang murah hati, sedekah sana sini. Tapi kalau boleh jangan berhenti. Betul. Teruskan sampai ke bulan-bulan yang lain. Jangan kata Ustaz tadi 11 bulan yatim. Yatim 11 bulan. Memang kita tak boleh bantu semua. Betul. Tapi kalau kita dapat bantu yang mana kita boleh, insya-Allah ia dapat membuat perubahan untuk hidup seseorang itu. Dan saya yakin juga ada yang kita pun tarawih on, alhamdulillah, dah ajar anak ataupun mendedahkan anak kepada bacaan Quran, membawa anak pergi ke masjid, lepas tu ziarah bagi mereka yang anggota tu dah meninggal dunia, kan, berikan pendedahan macam ini supaya anak pun lebih appreciate hubungan antara ayah dan juga keluarga lah, terutamanya anak, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah. Baik, dengan ini sekali lagi, sebagaimana setiap kali episod Seikhlas Ramadan, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat, Bapa Hebat SG, kerana terus menyokong Seikhlas Ramadan. Ini adalah tahun kita kedua, insya-Allah kita akan berterusan, insya-Allah Ustaz, insya-Allah tahun depan kalau kita dapat teruskan. Dan juga kepada tahun ini kita dapat mendukung acara kita ni ataupun sponsor kita, iaitu Jalindo. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Jalindo dan juga Nur dan Haidir. Tapi di sini mungkin saya ketengahkan dahulu Jalindo. Terima kasih Jalindo. Yang paling jago
Kalau anda ada pengiriman daripada Indonesia ke Singapura terutama sekali, ataupun Singapura nak pergi Indonesia pun boleh, anda boleh telefon mereka di talian 9248-2596, 9248-2596. Itu dah Jalindo, pilihan anda, amanah kami. Yang paling jago, Jalindo. Ribuan terima kasih kepada Jalindo kerana terus bersama kami sepanjang bulan Ramadan ini. Dan terusnya kepada Haidir dan Nur, ataupun Nur dan Haidir, inilah dia kembar adik-beradik yang berlainan bapa dan berlainan ibu. Mereka sentiasa menjadi rakan hartanah setia anda. Terima kasih Nur dan Haidir. Sama-sama. Alhamdulillah pun dia makin nak hari raya makin colour dia garang-garang Ustaz. Yang tu oren, yang satu purple. Fuyo. Terima kasih kerana membawa juadah kita pada hari ini. Alhamdulillah Ustaz. Tu pasal hari ni dia episod ni kita push. Pasal dia dah buat makanan ni. Tadi kalau kita teruskan ni sebelum kita mula, sahabat gone, tak dapat. Terus kita habiskan. Terus saya minta kebenaran daripada Bapa Ibat. Kita habiskan buka untuk kali episod ni, baru kita teruskan. Alhamdulillah. Terima kasih atas jamuannya. Memang saya suka benda-benda dekat sini. Baiklah, sambil kita menjamu selera, saya juga ingin menanyakan. Ini mungkin soalan ni korang tak suka nak dengar. But yeah, because I do get some feedback, I do get some PM and DM yang tanyakan and told me to ajukan soalan ni kepada korang. They said that in some cases we don't need to have an agent to sell a house or buy a house. We can sell our own house and we can buy our own house, because they said some of the facts or data that you guys have is also out there. They can go to HDB or .com, whatever, they can get all the facts and all that kind of thing. So what is your take? Apa pandangan? I mean, why do we need to engage an because agent? we as an agent, we consider like market expertise, because we know the trend, right? We know to position the price, right? And then also we negotiate on your behalf, right? And then also we will do all the viewings of that. So if you were to do on your own, you must have all this. You must know how to price right you punya rumah. Kalau you don't price it right, let's say semua nak jual tinggi. But that's for sure. But when you say price is right, will you listen to the seller? If let's say you represent yang menjual, aku nak jual harga sekian gini. Macam mana pun aku nak jual sekian gini. What will you say about that? Okay. First we do the test. Test market lah. You want this price, right? We know that the price that you want to ask, even you want 1 million pun kita boleh market 1 million, but we know that it's not going to sell. So the thing is that when we test market, we tell them first, right? How's the punya response? So slowly they will understand that the price yang dia minta ni is unreasonable lah. Because in the end we want the price to sell, not to sit. Sit for 1 year apa all that. Tak jual nak buat apa? Tak jual buat apa kan. So they will understand on that part. And then come to negotiations. Kita tahu that what are the price can be closed, what are the price cannot be closed. Kadang-kadang even the seller pun tak tahu. When people offer too low, we agency sendiri yang cakap, no, don't close at this price. Because we can get much more better. Because you know the market price. Okay. No? What is your take about this? Kenapa? Why we need to engage an agent? Actually, when you market something, you need to push it out to the public to know. So right now you are akan cakap juga yang dorang ada all these social media yang dorang akan letak rumah-rumah dorang semua to market, right? But you must understand, to be in this industry, we also have our own internal networking. Which is not out there lah. Which is not out there. So we are the one, we market through these channels also. We market through the channels, property agent channel semua. And then when, like what Heidi say, when the market price tu, we try to advise them. Once you put a price too high, sometimes bila diorang letak harga terlampau tinggi, right, rumah tu jadi macam show flat. Means apa tau? Orang akan datang, orang akan tengok, tapi orang takkan beli. And then sebagai untuk kita pula, the first thing sebagai orang letak kita orang Melayu Islam lah, kalau orang nak datang rumah kau, what would you do first?
Bersihkan rumah lah. Betul. Kalau aku bawa 12 orang datang nak 12 hari 12 orang datang nak pergi rumah, 12 kali kau akan kemas rumah kau. Betul. Right? So we want to close it as soon as possible. So we will advise you to be at a reasonable price. Okay. Prices that within the market price and all that. And not only that, because there is a lot of nak jual rumah ni kadang-kadang orang cakap senang. Tapi bila kau nak lapiskan antara penjualan dengan pembelian, itu yang buat susah. You don't want to jual, after that you don't have a house to stay. Okay, I understand. You understand? That, So that that process is of after selling, where do I go next? Where do you go next? And the timing have to and be the right. The timing has to be right. Means you Okay, keluar understand. daripada point A terus pergi point B. Right. There is Seamless. Seamless. Yes, correct. Alright. Okay. So that's where to engage an agent is very important then. Exactly. It's not just selling and buying. It's not exactly. Okay. So in other words, right, leave your worries, your stress to us. Dia market aku pula. No, seriously betul. Kadang-kadang kalau macam you jual rumah, you jual rumah dan yang beli tu kawan baik letak. Kawan baik ataupun saudara, makcik datang nak beli rumah. Nanti makcik akan cakap betul je, tak payah berbual dengan kita berbual direct. Then makcik nak tahu harga. You tak nak kasih, you bersalah. So the best thing selalu cakap, okay, kalau makcik, saudara, mara, siapa-siapa yang you kenal nak datang, Talk to my agent. Talk to your agent. Talk to my agent. Sorry, Because, I'm yes. not in the liberty to talk. Please talk to my agent. Betul. Okay, just to share this with kita punya pendengar lah. Your fee is not is to a certain. I mean, you all tak boleh charge sembarang lah. Am I right to say or no? Actually, there's no fixed price. What is the guideline? The proper guideline yang you all follow, buy and sell. These are the only two price, apa? For us, we sell at Been 2%. practice, We mostly practiced by all the agents lah. We 2%. sell at 2%. Okay. When we buy, we charge 1%. Yep. Buy 1%, sell at 2%. Yes, correct. Apa actually aku nak tanya? There's one very important yang I nak ask you. Boleh minta lebih. You minta lebih So, ke? I mean, Tak ada. nak Kalau tanya. nak bayar lebih, Alhamdulillah. Betul lah. Siapa yang cakap tak nak? Kadang lebih tu okey je. Alhamdulillah. No. What I'm saying, okay. But you only, okay, now for example aku nak jual rumah. Aku tak boleh cakap aku nak sayang kau, kau jualkan rumah aku, or is there a period of time? Tapi kalau kau tak jual macam mana? Usually there's an exclusive of 3 months lah. So if I engage you, Yes. that means I only have with you for 3 months. For 3 months. So within 3 months, if you don't sell, then I can engage another one. You can engage another agent. Same goes to buying, or buying I can engage a few agents. Sampai kasih aku rumah, aku Buying dengan dia. usually once you engage satu agent je, kita yang akan bawa you pergi tengok rumah semualah. So if for example like this, if either buy or sell if I engage you, then they say if sell within 3 months kau tak dapat jual, then kau tak ada gaji lah. Ya, betul. Tak ada. Wow. Betul. Tak ada Yep. gaji. With the Begitu advertisement that we have spent or that. So there is chances where you put an effort, Yep. but $0 come back Yeah. Exactly. That's why we must explain to them betul-betul the pricing Because and you all don't that. want to waste time. Exactly. Because it's your time, it's your money. Then I understand. Okay. Itulah. Semoga dipermudahkan Ustaz. Amin. InsyaAllah. Jual Doakan, rumah ni Ustaz, bukan senang doakan. Ustaz. InsyaAllah. Bukan senang. Okay. Tapi korang pernah jual rumah korang sendiri? Pernah lah, aku dah 6 kali pindah. Baik, itulah dia kita bersama dengan Noh dan Haidir. Terima kasih Noh Haidir kerana terus menemani kita dan terus menyokong Seikhlas Ramadan. Saya bagi pihak Bapa Hebat SG dan Bapa Kaum Podcast ingin mengucap terima kasih atas sokongan dan dermawan untuk meneruskan acara kita ni Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Baiklah. Sebelum kita akhiri episod ni Ustaz, kalau tahun lalu kita praktis, kita belajar nak takbir. Betul. Takbir raya. Tapi Ustaz macam Lasir cakap lah kan, kita tak boleh lah takbir sembarang. Betul tak? Dia nak kena lepas maghrib, isyak ataupun pagi raya. Yeah. So sekarang hari ni kita buat selepas berbuka puasa. Ya, makanan pun dah kat depan ni. Betul. Boleh kita takbir Ustaz? Boleh. Takbir ni dia, korang jangan nangis Memang lah Ustaz, dia very touching Ustaz. Yalah. Dia very touching. Dia menusuk ke kalbu Ustaz. Setiap kali kita dengar takbir berkumandang, ia akan terus memberi keinsafan, kesedaran kepada seorang manusia. Terutama sekali saya sendiri akan merasakan Ya. wherever you are driving ke, you kat masjid ke, you kat mana, macam apa, sentap sentap. Dia punya suasana dia different. Tapi dia akan apa tahu, kita telah berjaya melepasi
bulan Ramadan dan juga daripada awal hari Ramadan sampai kepada 29 that Allah kasih kita peluang untuk berpuasa, dan now kita kembali kepada fitrah kita. Dah orang kata tu berkorban kita punya tenaga, kita mengekang diri kita daripada makan dan minum, kita tambah kita punya ibadah pada malam malam Ramadan, qiyamul lail sebagainya. But then okay, this the 29 months I give it to you, then the more blessing, banyak ganjaran ada. Now you back to normal balik. Then we going to miss that moment actually. Ya, betul. Nangis tu macam nangis air mata kita ni atas tanda kesyukuran. Tanda kesyukuran. Dan juga the rahmat yang Allah berikan kepada kita, dan tak bila lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan, sedangkan dalam Ramadan sendiri ada orang meninggal. Dalam Ramadan sendiri ada yang duka dan suka dan sebagainya. Dan all that feeling apa bila kita pergi masjid, kita akan dengar takbir raya daripada lepas subuh sampai sebelum kita dirikan solat hari raya Idul Fitri tu. Betul Ustaz. So ni kita ada peluang, alhamdulillah kita pernah ramai. Dulu kita rasa kita berdua je. Betul Ustaz. Tu training nak cakap pun latihan lah, training. Itu saya cakap tahun ni kalau boleh kita buat lepas pasal kita nak takbir bersama. Boleh. Boleh kita takbir boleh. Kita ada rakan-rakan daripada Menor dan juga Haidir untuk bersama. Betul. So kita boleh mulakan insya-Allah. Mudah-mudahan kita boleh seperti mana yang saya pernah sebutkan sebelum ni, kita takbir. Dia after maghrib takbir, after isyak takbir, sampai kepada waktu sebelum kita dirikan solat. After dah solat hari raya, dan kita tak perlu lagi untuk azan. Dan perlu reminder pasal nanti kita nak masuk seterusnya dah hari raya kan. Dah hari raya. If before we takbir, we give a reminder lah for those nak semayang hari solat raya. Okay, depends on masing-masing rumah. Ada yang rumah tinggal berdekatan dengan masjid, tapi timing alhamdulillah Singapura ni very efficient. Timing semua akan keluar dulu pukul apa, masjid ni sembahyang pukul apa. Pastikan kita ni bila mana kita nak menyambut hari raya ni, kita mesti dengan pakaian yang baru, yang cantik, yang segak. Dan juga kita kalau boleh sempena orang tentu nak pergi ke masjid, kita bukan batalkan, kita kalau boleh minum air ataupun makan sedikit sebelum kita pergi ke masjid. Pagi sebelum kita sembahyang raya. Kan kita dah back to normal. Instead of kita bukan puasa. Pasal puasa pada hari pertama hari raya tu adalah perkara yang tidak dibenarkan dalam kategori hukum, haram lah. So kita sepatutnya kembali kepada fitrah, dan kita digalakkan untuk kita go back to normal. Bila kita keluar rumah untuk pergi sembahyang. Sunnahnya kita makan, minum, lepas tu kita jalan pakaian cantik, yang segak. So Nabi pun buat. Nabi akan gunakan pakaian yang orang kata tu jarang dipakai pada hari biasa. Eksklusif lah. Untuk Syawal tu lah. Ya, kita kalau trend Singapura tanjak. Betul. Yang tanjak. Saya tak tahu tahun ni lah. Banyak pakai tanjak. Kita nak tahu tahun ni berapa banyak tanjak. Tanjak dengan baju ni dah extra macam abang pakai ni. Betul. Jangan dengan bunga pula dia. Tak ada. Bunga. Ada Pak, pakai samping. Diorang kau dah pakai samping dengan bunga, seram sikit Ustaz. baju kurung mana baju kurung mana mudah mana Pak. Okey, kita teruskan dengan takbir. Sebelum takbir lagi, takbir because takbir kembali solat hari raya. Jadi kita again sebelum pergi ke masjid ambil wudu, dan juga kita boleh kita raikan solat dulu 2 rakaat, after that dengar khutbah. Kadang-kadang kita miss out that. So solat hari raya ni dia 2 rakaat. Okey. Dan rakaat pertama dengan 7 kali takbir after takbiratul ihram. Okey, dan rakaat kedua adalah 5 kali takbir selepas takbiratul ihram. Meaning apa yang kita nak bacakan? It's a good thing that I share on this podcast. Betul sebelum hari raya. Kali takbir Allahu Akbar takbiratul ihram, imam akan lakukan 7 kali. So apa nak baca dalam Allahu Akbar? Allahu Akbar. In between that, after the imam dah baca Allahu Akbar, kita baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 7 kali. Rakaat pertama, rakaat kedua baru kita sambung juga 5 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan after dah selesai solat, kita duduk dan dengar khutbah yang terkandung yang disampaikan oleh khatib. Lepas tu kita bersalaman, kita keluar. Ni adalah antara satu sunnah juga. Kita pergi jalan lain, kita balik jalan lain. Meaning kalau kita masuk pintu masjid ni, pintu A, kita keluar pintu B. Ataupun masuk pintu A, tapi kalau kita nak cari kereta kita, tapi kita kalau boleh lalulah pintu B.
bermakna kita bersalaman dengan orang yang kita tak kenal. Sebabnya masuk pintu masjid lain, keluar pintu lain adalah untuk bertemu dengan orang-orang. Bersilaturahim. Jadi lagi ramai Lagi kita dapat ramai jumpa. kita menyapa, kita memberikan salaman kepada orang yang tak kenal dan sebagainya. Betul. So kita dapat. Dan pastikan juga masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Pakai kasut kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Itu yang antara perkara. Masuk masjid kanan, keluar masjid kiri. Ini pun basic tapi I would like to share. Ini saya nak tanya Ustaz, saya minta maaf. Tadi Ustaz cakap masuk pintu lain, keluar pintu lain. Ya. Kalau saya masuk pintu ni, saya letak selipar kat situ. Ya, ya. Saya keluar pintu lain, selipar saya kat sana Ustaz. Betul juga. Tadi saya Kan aku nak confirm. Bawa dalam plastik kan. Kadang-kadang kalau ramai orang letak plastik. wah dah macam baju Arab Jadi dalam. Tak, mungkin kita, maksud saya tu kalau park the car maybe a certain place, tapi you try to go jauh sikit, jalan jauh lah. Okey. Pulangnya lah. Pulangnya jalan jauh sikit, Jalan ni lain. apa orang jalan buat. lain. Okay, Sebab. so hopefully this sharing ni bermanfaat. Hopefully kita pernah prepare untuk lakukan solat Hari Raya Idul Fitri nanti insyaAllah pada besok pagi. Sebab nanti kalau besok punya episod dah habis lah. Besok yang terakhir, besok episod kita terakhir 1 Syawal, kita berkongsi petang sikit lah Ustaz Yalah. Pagi semua dah sibuk Hari Raya, jalan Raya petang sikit boleh. Petang sikit kita kumpul lagi dan kita kongsi sebagai ayah, sebagai bapa, keluarga, bagaimana kita meriahkan suasana Hari Raya. Berapa banyak rumah korang pergi, duit envelope. Mudah-mudahan aku sengaja nak buat first Syawal. Manalah tahu dapat duit envelope Ustaz Tak untuk anak-anak. Bukan untuk aku. Untuk anak-anak. Untuk anak-anak. Okay. Itu je. Nanti kita masuk ada episod for Besok kita cerita. Jadi kita dah boleh takbir lah. Kita dah sampaikan apa kongsian tadi. Now kita takbir untuk kita memuji Allah Ta'ala, kita membesarkan Allah Ta'ala, mengagungkan Allah Ta'ala dengan takbir bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah
وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah. Selesai kita baca takbir. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Saya nak simpan bacaan mengucap apa namanya salam selamat hari raya itu besoklah. Okey, esoklah kita ucapkan sebenarnya ni dah menusuk Ustaz. Menusuk, Saya nak pergi toilet sekejap Ustaz. Baiklah, kepada anda semua, jangan lupa bersama kita esok hari yang terakhir bersama dengan Seikhlas Ramadan pada 1 Syawal. Kita jumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.